Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden Majlis Kongres mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah. Nahmadu wa salli ala rasulil karim. Saudara pengurusi tetap, Timbalan Presiden dan pimpinan, rakan-rakan saya kasih sekalian. Saya tak pandai bersyair dan berpantun. Syair tu nahi. Saya tidak pandai bantu. I'm not. Apa terjemahannya? Saya tidak. I am not a poet. I'm not a competent poet. Something like that. So saya beri dari satu bahasa jadi dua, saya jadi tiga bahasa. Baik. Saya nak mulakan pertama ini menyatakan penghargaan kepada Sesagu dan Sekretariat kerana mengendalikan Kongres dengan baik, memuaskan, Alhamdulillah. Dan kepada perwakilan terutama yang sampaikan pandangan, teguran, kritikan dan seperti mana disebut oleh Saudara Fizi, bila kritikan terhadap menteri itu diberi tepukan yang gemuruh, saya pun tepuk sama. Baik, saya nak mulakan dengan beberapa hal yang menyentuh parti. Kita telah luncurkan kira koperasi dan saya telah umumkan bagi semua pimpinan tanpa kecuali di atas dan semua perwakilan, semua pimpinan cabang wajib menjadi anggota kira. Wajib maknanya tupai, tikus, tupai. Tikus saja. Oh, tupai. Tupai saja. Ya. Tupai tak apa, jangan kerengga. Baik. Jadi, ya, keputusan pertama dalam kongres ini, setiap pimpinan di semua peringkat dimestikan menjadi anggota kira sebelum akhir tahun ini. Setuju? Saya tegaskan, ya, ini perlu, kerana ini satu ikhtiar yang baik, ya, yang melangkau agenda politik khusus tetapi ekonomi rakyat. Koperasi ini seperti yang saya sebut 2 malam yang lalu adalah kegiatan ekonomi yang mungkin menjadi raksasa atau gergasi jika dapat didukung oleh ramai kemudian diurus dengan baik. Sejarah koperasi negara kita ada gemilangnya, tapi masalahnya ialah pengurusan. Jadi sebab itu dengan jaminan pengurusan yang baik, saya percaya kita akan sekali lagi menempa sejarah bagaimana koperasi boleh meningkat dalam masa singkat dan menjadi satu sukses dalam negara kita. Jadi Ryan akan pastikan, saya minta bagi senarai kepada saya 15 Disember berapa jumlah pimpinan MPP dan negeri dan juga dari bau seekor tupai dah jadi masalah dalam negara ini. Baik. Ya. Jadi akhir Disember saya nak rekod ini, ya. Saya tidak mau lagi tolak ansur kalau ada pimpinan di mana-mana peringkat yang tidak menjadi anggota kira, kerana ini satu ikhtiar baru kita bermakna dalam lapangan ekonomi. Kemudian yang kedua, saya mendapat arahan dari Wong Chen. Dia ahli parlimen, jadi ingat dia besar boleh arah Perdana Menteri. Untuk mengumumkan tentang koin Jubli Perak. Setakat ini yang dikutip telah mencecah RM75,000. Ketiga, arahan jemaah menteri melalui Menteri Dalam Negeri. Sudah ingat senang dari Dalam Negeri ini, asyik terima arahan saja. Ini belum lagi ketua cabang. Sekarang ni ketua ranting pun dah tulis surat arah. Saya menyokong
saudara selama 20 tahun. Apakah tidak boleh bagi ini sedikit? Saya pun hantar surat itu kepada Rafizi. Baik, ini mukadimahnya ini hubungan antara bangsa. Ada orang menganggap perjalanan kita antara bangsa itu sebagai sesuatu yang membazir. Tetapi sudah harus tahu bahawa kebanyakan, hampir 90% lawatan itu lawatan yang mesti ditunaikan. Termasuk sidang ASEAN dan baru-baru ini APEC di San Francisco yang dihadiri oleh semua pimpinan Asia. Dalam setiap perhimpunan ini kita adakan usaha banyak dimulakan oleh Menteri Luar atau Kementerian Luar dan Kementerian MITI untuk menghubungi syarikat-syarikat dan membawa pelaburan pulang. Selain dari itu, untuk ASEAN, saya ingin umumkan pada hari ini bahawa hubungan kita dengan Singapura sudah kita tingkatkan sekarang. Sentimen dan prasangka lama harus dibenamkan. Dalam beberapa kali pertemuan saya dengan Perdana Menteri Hsien Loong, saya beritahu bahawa pentadbiran Kerajaan Perpaduan mengambil sikap yang sangat positif. Dan saya terima perakuan beliau bahawa semua hal-hal yang terbantut, sama ada soal air, atau ruang udara, atau soal sempadan, kita sudah tunggu puluhan tahun, harus ada tekad politik untuk menyelesaikan dan memberi keuntungan kepada kedua-dua negara. Oleh kerana semangat yang begitu, ada rencana sekarang tentang zon ekonomi di Johor yang sekarang diselenggarakan di antara kedua Menteri Ekonomi untuk memastikan kerjasama ditingkatkan dan faedah bagi Malaysia juga diperolehi. Besok saya akan ke sempadan Sadau dan Bukit Kayu Hitam bersama dengan Perdana Menteri Thailand, Perdana Menteri SETA. Pendekatan kita ialah memastikan perjalanan dua hala itu baik, cekap, menggalakkan pelancongan dua hala yang lebih tinggi, sama ada rakyat Malaysia ke Siam atau rakyat Siam ke Malaysia, ke Langkawi, ke Pulau Pinang dan beberapa kawasan lain. Selain itu, tekad saya dengan Perdana Menteri SETA ialah memastikan pembangunan di kawasan utara Semenanjung dan bagi beliau selatan Thailand, terutama 4 wilayah. Dan ini akan menjamin bukan sahaja pertumbuhan ekonomi tetapi keamanan dan perdamaian yang adil bagi selatan Siam. Jadi saya nak sebut di sini, esok saya akan teruskan perbincangan dengan beliau dan ini sangat penting bagi faedah negeri Siam, Thailand dan juga Malaysia. Jadi hubungan dua hala ini ada faedah langsung kepada negara dan rakyat Malaysia. Dan untuk itu, soal pelancongan menaikkan tumpuan negara kita. Kita akan ambil langkah sebarang langkah untuk memperbaiki kemudahan-kemudahan pengangkutan yang diselenggara oleh Menteri Anthony Loke, termasuk kemudahan-kemudahan tambahan di lapangan terbang, baik Alor Star, Pulau Pinang, Sinai, Kota Kinabalu dan Kuching, mengikut peringkat dan keupayaan kita, supaya lapangan terbang ini menjadi efisien dan menarik dan membawa masuk pelancongan yang lebih ramai. Semalam, 2 hari yang lalu, kita ucap terima kasih kepada kerajaan negara China kerana memberikan kemudahan visa kepada 3 negara Eropah dan 1 negara Asia, Malaysia. 15 hari tanpa visa ke negara China. Saudara, hubungan antara bangsa dan dua hala ini jangan diperlekeh tapi dibuat oleh pembangkang. Semasa mereka memerintah tidak dapat ada kemajuan ini. Ini memberikan significance tentang hubungan yang ditingkatkan yang disebut strategic partnership. Di depan Presiden Joe Biden saya sebut, kita memang ada
hubungan baik dengan Amerika dan akan diteruskan. Pelaburan Amerika penting bagi negara kita. Tetapi tidak ada negara yang boleh menetapkan keputusan kita. Kita adalah negara merdeka dan bebas. Dan kita menganggap negara ASEAN, jiran, Jepun, Korea, India dan China terutama sekarang, kita adakan dan tingkatkan apa yang disebut strategic partnership dengan negara China. Jadi mereka sambut dengan memberikan kemudahan untuk rakyat Malaysia ke negara China tanpa visa selama 15 hari. Ini tidak bermakna Likang harus pergi segera. Baik. Setakat ini, pelancongan paling tinggi ke Malaysia adalah negeri Singapura dan Indonesia di ASEAN. Tapi luar ASEAN, yang paling tinggi adalah negara China. Dan potensi pelancongan itu juga amat besar. Dari China, seperti mananya dari Korea ke Kota Kinabalu sekarang. Tahniah kepada Christina dan kerajaan negeri Sabah. Jadi oleh itu, kita akan memudahkan lagi visa. Dan pada hari ini saya nak umumkan ya, kemudahan visa menambah kemudahan-kemudahan yang sedia ada. Umpamanya, bagi negara-negara Teluk seperti Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Amerika Arab Bersatu, Iraq dan Iran, dan semua negara Asia Barat termasuk Turki dan Jordan pada masa ini menikmati kemudahan pengecualian visa. Pada hari ini saya umumkan karena tahun depan 50 tahun hubungan diplomatik Malaysia dengan negara China. Untuk menyambut semangat strategic partnership dengan negara China, kita mulai 1 Disember ini kita akan berikan tambahan daripada negara Arab dan Turki dan Jordan kemudahan kepada negara rakyat China dan India untuk ke Malaysia. Pengecualian visa selama 30 hari. Pengecualian ini tentunya tertakluk kepada tapisan keselamatan. Ini yang disebut oleh pasukan keselamatan, tapisan awal yang dibuat bagi semua pelancong atau pelawat ke negara Malaysia. Kerana soal keselamatan itu soal berasingan. Kalau ada rekod jenayah ataupun risiko keganasan, maka visa tidak akan dibenarkan. Ini wewenang pasukan keselamatan termasuk immigration. Yang lain, kemudahan-kemudahan lain akan ditambah dengan pengumuman oleh Menteri Dalam Negeri esoknya mungkin. Baik. Saudara menyentuh banyak hal. Dan saya akan rumuskan hal-hal yang saya rasa penting. Pertama adalah teguran kepada kita. Supaya jangan ada semangat perasaan yang agak selesa. Saya rasa pimpinan menyambut baik. Ada orang anggap kita ini tidak boleh terima teguran. Tak betul. Saya katakan teguran dan kritikan mengenai dasar kelemahan kita, kita terima baik. Yang kita agak tegas ada apabila digunakan umpamanya fitnah yang berat ataupun main tuduhan, ancaman perkauman ataupun sentimen agama yang memungkinkan berlakunya ketegangan sosial, apatah lagi di antara kaum di negara kita. Ini tidak boleh kita izinkan. Teguran kita terima, baik. Malah dalam sidang hari ini, perwakilan agak lebih berani memberi teguran. Saya catat nama-nama mereka, jaga baik-baik. Dan ini selari dengan pandangan ya, yang saya sebut pertama, menyatakan yang benar, qulil haqq walau kana murran. Dan saya ingat lagi satu rencana kupasan baik oleh John Kenneth Galbraith tatkala menulis Culture of Contentment
budaya rasa selesa. Bila pimpinan itu rasa dia terbaik semua. Saya masih ingat lagi dalam kerajaan terdahulu. Sistem pendidikan terbaik di dunia. Kemudian kesihatan dan vaksin terbaik di dunia. Masalah pengendalian soal vaksin dan COVID-19 terbaik di dunia. Ini bahayanya. Culture of contentment. Kita berikan fakta tentang kemajuan kita. Tapi kalau sudah tanya, apakah pelaburan kita memuaskan? Saya kata alhamdulillah baik, tapi masih belum harus ditingkatkan. Jadi ada sikap. Pendidikan. Saya tekankan kepada menteri. Tumpuan kita mulai tahun depan ini mesti meningkatkan mutu. Apa maksudnya? Maksudnya kita belum puas hati dengan mutu pendidikan dicapai di negara kita. Saya menegur berulang kali Kementerian Kesihatan. Harus ada langkah-langkah baru. Penjimatan. Cara procurement perubatan. Dan keselesaan, kemudahan perubatan yang lebih baik. Itu kita ada tingkatkan. Apakah kita tak berterima kasih menyatakan penghargaan kepada mereka yang bertugas? Ada. Tetapi harus ada itqan fil amal, semangat untuk strive for excellence. Ini harus ada. Ini artinya agenda reform. Agenda reform ini tidak mungkin culture contentment. Dia selalu nak cari cara, kaedah, ikhtiar untuk perbaiki. Kalau kita rasa selesa, itulah dia. Kita swastakan. Tadi disebut oleh salah seorang, saya di perwakilan Pahang. Penswastaan satu kejayaan, kata mereka. Tetapi tentu banyak kelemahan. Saya masih ingat bila TNB melapor kepada saya dan Telekom catatan kemajuan awal. Soalan saya pertama, baik, terima kasih. Untung banyak? Ya, baik. Bagus bagi negara. Saya tanya gaji pekerja bagaimana? Perumahan pekerja bagaimana? Oh, ada lagi lebihan. Mengapa tak wujudkan universiti? Itulah maka diwujudkan universiti. Jadi maknanya harus ada critical mind. Pemikiran dia lebih kritis dan tidak hanya mengangguk, mendukung apa saja yang ada. Ini kita lakukan. Jadi saya harap yang disinggung oleh rakan tadi tentang nasib pekerja-pekerja yang memilih untuk berhenti tanpa apa-apa ganjaran, insya-Allah dalam masa singkat saya akan panggil semua syarikat-syarikat ini bertanya apakah mungkin mereka memikirkan nasib mereka. Jadi ingat yang disebut oleh pimpinan tadi untuk tahun depan dengan politik yang agak stabil. Jangan hiraulah, tentulah kalau dalam Perikatan Nasional apa lagi nak sebut kerajaan goyang, ada harapan lagi. Kalau tidak, orang tinggallah parti itu. Kalau PAS ni lain juga, dia ada dia punya walak dia. Tapi kalau bersatu, tak ada. Sebab tu ahli parlimen menyeberang. Dia kata kita bagi sokongan, tak ada. Saya tak jumpa mereka sebelum mereka membuat keputusan. Bila dia minta nak jumpa, saya kata buat keputusan dulu, boleh jumpa. Dan keputusan dia kerana dia tahu dasar kita. Dia lihat perkembangan ekonomi dan negara ini. Selain tentunya peruntukan. Peruntukan yang kita bagi itu memang lazim daripada awal. Dia katakan kita menafikan hak wakil rakyat. Tak betul. Gaji wakil rakyat, allowance wakil rakyat itu kita tak pernah singgung. Peruntukan bagi kawasan kita tambah. Saya sebut di parlimen. Peruntukan di kawasan PAS atau Bersatu. Di kawasan parlimen kita teruskan. Sekolah, masjid, perubahan-perubahan. Semua kita buat lakukan. Apa-apa projek pembangunan. Tapi kita tak salur melalui ahli parlimen. Yang penting kita salur kepada rakyat. Mengapa kita nak salur pada ahli parlimen yang hari-hari cerca kita dan menumbangkan kita, maki kita? Kita, seperti yang disebut oleh Saudara Saifuddin, siapa kita? Orang yang mencebar Islam, orang yang mengkhianati Melayu. Lepas tu, kamu cari lain lah. Kamu pun dah pilih seorang tokoh
untuk jadi penasihat kamu, biar dia carilah orang. Orang yang ambil duit, yang hentikan peruntukan sekolah agama. Orang yang menentang hukum syariah. Sekarang jadi penasihat kamu. Itu lebih Islam daripada kami. Pergilah dengan mereka. Dan ini terkait dengan aliran yang disebut fasisme. Si aliran ini jangan dipandang enteng. Sebab berkembang di dunia. Orang tertarik dengan mainkan sentimen kaum ini. Tebal. Ya. Jadi orang tertarik, dia kata betul. Ada orang tulis kepada saya. Ya, Anwar nampak baik. Dia buat juga. Tapi kita ni kan Melayu. Bagaimana lagi nak selamatkan Melayu? Lepas dengan bersatu ni jaga Melayu. Jadi itu yang difikirkan. Sebab itu yang dinasihatkan oleh rakan-rakan kita. Yang terakhir tadi revisi. Lihat faktanya. Ya. Kalau ada kelemahan beritahu. Tapi apa yang bagi saya yang paling penting? Kita tonjolkan pemimpin-pemimpin Melayu yang tak sakau wang negara. Itu paling penting. Kamu gah dengan orang Melayu. Ya. Kekayaan anak-anak berbilion-bilion ringgit. Semua orang tahu itu. Bangga. Pemimpin Melayu. Terhakis kuasa Melayu. Sekarang orang kuasa. Saya nak beritahu. Yang hilang kuasa itu bukan Melayu. Yang hilang peluang itu, hilang kuasa bagi penyakau-penyakau wang negara. Kalau tanya saya, walaupun seperti mana disebut tadi, tidak diiktiraf oleh orang. Saya katakan, kalau tanya saya, Anwar, setahun ni apa yang kamu bangga? Saya kata, Alhamdulillah, saya bersyukur, saya pantau pimpinan. Saya serahkan kepada SPM, minta laporan. Dan saya katakan, julung-julung kali dalam setahun, tak ada kes pemimpin-pemimpin sakau duit rakyat. Semua perolehan digunakan untuk tender. Dan ini ada yang pengkaji, penganalisis dia anggap tak penting. Apa tidak penting? Wang berbilion ringgit diambil, tak penting. Kita halang sama sekali amalan budaya memperkayakan pemimpin, mengambil projek-projek. Sebab itu saya melarang mana-mana projek yang diluluskan tanpa tender. Bagi saya ini kemajuan besar. Kemudian kita tupu. Seperti yang saya sebut semalam. Ini negara pertama di dunia, insya-Allah sebelum akhir tahun ini. Dan di wilayah persekutuan kita catat rekod. Saya nak sebut, orang Melayu kena faham ini. Ini bukan soal dasar yang tidak pro Melayu. Orang India pun jangan bising. Jangan mengatakan mana ada projek India. Setiap orang India di wilayah persekutuan, setiap orang Melayu, setiap Cina yang masuk kategori miskin tegar, semuanya dibantu tanpa kecuali. Jadi saya minta pemimpin India dalam parti keadilan, jangan rasa defensif, jangan rasa apologetik. Kerana orang-orang pemimpin parti politik India menjerit. Saya tanya mereka masa mereka berkuasa, apakah mereka tidak terlibat dalam sakau menyakau, mengambil harta orang rakyat? Jadi saya harap kawan-kawan dalam kalangan India jangan terikut-ikut. Itu yang disebut tadi oleh Timbalan. Terikut-ikut. Bila orang sekarang, kita macam mana nak jawab ni? Fakta menunjukkan, bila saya kata Doktor, baik Iban, baik Bedayuh, Kadazan, Melanau, Melayu, orang asli yang ramai miskin. Saya bagi tahu wakil-wakil orang asli ini. Ini kerajaan ini ambil kira setiap keluarga orang asli yang miskin tegar. Tanya saya apakah ini? Bagi saya ini mesej yang paling besar yang belum pernah dicatat dalam negara kita. Itu yang kedua. Sekolah Daif yang disebut tadi. Oh, bukan ringan. Puluh tahun. Anak-anak kita, saya cucu-cucu. Cucu-cucu saudara. Semua kadang-kadang tak tahan. Tak mau pergi tandas sekolah. Apa jenis negara yang mendidik anak-anak dari kecil? Yang faham tandas itu tempat yang paling kotor dan paling rosak.
Alhamdulillah kita selesaikan. Apakah ini program Melayu? Ada juga kawan-kawan saya. Sebab itu saya nak jawab. Kadang-kadang kawan-kawan kita bukan Melayu, terutama dalam keadilan. Jangan ikut VL dan kalangan parti-parti perkauman dulu. Arahan saya jelas. Tiap sekolah, sekolah Melayu, sekolah Tamil, sekolah Cina, sekolah Arab, mana sekolah pun, baikilah tandas dan baikilah sekolah yang daif. Tanpa kecuali. Betul ke Jinan? Baik, jaga. Jadi, ini yang lain-lain kerangka besar sudah kita umumkan. Saya nak sebut jangan kita defensif. Begitu juga macam MA 63. Terima kasih. Awang saya ini menjelaskan dan juga perwakilan. Masalah yang kita warisi puluhan tahun. Kemudian kepada Premier Abang Johari, kepada Ketua Menteri Haji Ji, saya kata beritahu mana hal lain yang kita patut selesaikan. Gunding dengan baik. Arahannya selesaikan, ikut perjanjian. Bukan perjanjian saya. Perjanjian bapa-bapa kita zaman kemerdekaan dan pembentukan Malaysia. Perjanjian 1963. Selesaikan dengan baik. Kuasa elektrik dipindahkan. Bayaran tahunan yang dijanjikan dia bayar mulai tahun ini. Dengan tambahan yang besar. Kalau tak salah saya, Sarawak daripada 16 juta setahun jadi 300 juta setahun. Itu pun interim. Jadi orang-orang, saya faham, rakan-rakan kita di Sarawak, parti-parti yang bersama kita faham. Tapi masih ada suara-suara. Dengan cara begini, Sarawak masih merdeka, kerajaan tidak berbuat apa. Kamu ni baca apa? Kita lakukan dan saya berikan tugas ini langsung kepada Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah. Kebetulan dia dari Sarawak, dia lebih faham masalah-masalah ini, maka bangkitkan dan bincang dan runding dengan baik. Jadi saya harap jangan kita main sentimen perkauman dan wilayah ini. Sudah ingat. Ya. Sementara kita berdepan dengan orang Melayu yang gunakan habis kuasa Melayu. Faham? Ini ucapan Presiden Bersatu. Habis kuasa Melayu. Yang habis itu kuasa engkau. Program-program Melayu sekarang bawah saya itu lebih berkesan. Lebih banyak. Dan tahun depan kita ada juga Kongres Berputar untuk mendengar. Supaya analisa yang betul. Kemudian kadang-kadang oleh kerana saya bercakap soal bahasa. Saya tidak mahu tolak ansur mengenai pelaksanaan bahasa Melayu. Mana mungkin sudah merdeka sekian lama masih tergagap-gagap bicara bahasa kebangsaan. Saya tidak boleh terima. Masih nak tulis surat pada Perdana Menteri dalam bahasa Inggeris. Wah, ada juga kawan-kawan saya di kalangan masyarakat Cina dan India. Syarikat-syarikat kata Anwar jadi ekstremis dan nasionalis Melayu. Apa kamu tak faham perlembagaan? Kamu tak tahu negara ini mesti hidup dengan satu keputusan. Karena dia tak sabar. Kalau dia sabar, jalankannya itu, jelaskan, jangan jadi ini soal sentimen kaum. Ini sebagai agenda nasional, bukan agenda Melayu. Kemudian kalau dia dengar, dia sabar. Baru dia dengar 2 hari yang lalu, saya umumkan. Kalau ini dah diterima baik, penguasaan bahasa Melayu dan program kurikulum bahasa Melayu ditingkatkan, maka mulai tahun depan, kita harus tingkatkan mutu penguasaan bahasa Inggeris dalam sistem pendidikan negara kita. Ini baru win-win. Ini kalau saya mula dengan bahasa Inggeris, tinggal bahasa Melayu, tak mungkin. Begitu juga kemudahan bagi bahasa Tamil, bahasa Cina, atau bahasa-bahasa suku kaum. Orang Iban nak belajar bahasa Iban, kita bagi kemudahan. Bahasa Kadazan, bahasa Bedayu, belajar, tak ada rugi pun. Ini saya nak harap, sudah faham, barulah segulai sejalai. Jangan segulai-gulai Tamil saja atau gulai Sarawak. Saya tak. Segulai sejalai ini segulai sejalai ini satu semangat perpaduan yang tulen. Baik. Jadi saya nak akhirilah tentang
Melampau Islam tadi, Saudara Saifuddin kupas dengan baik. Dia kadang-kadang dia timbul daripada sikap seolah mereka saja bersih, mereka saja suci. Parti mereka kalau tak sokong tu memang tak Islam. Ini semua penyakit sebenarnya. Seperti yang saya sebutnya, penyakit gurur, penyakit obsession dengan kebenaran diri sendiri. Istilah gurur ini dipopularkan oleh Fatih Yakun. Ataupun gulu yang dikupas dengan baik oleh Syekh Qaradawi, iaitu golongan pelampau. Sebab itu dalam Al-Quran, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. A'lamu bimanittaqa. Iaitu janganlah kamu rasa diri kamu itu suci, hebat, bersih sangat. Kerana yang menentukan kamu itu suci atau bersih itu Allah SWT. Allah yang menetapkan sama ada kamu benar-benar bertakwa. Jadi bagilah ruang. Ambillah sikap yang sederhana. Kritiklah dan tegurlah, lawanlah kami dalam bidang-bidang yang kamu rasa wajar dari segi dasar. Tapi jangan hukum dari segi akidah kami, kepercayaan kami dan langkah-langkah. Kerana dalam perdebatan di parlimen, kamu tak boleh buktikan yang kamu buat lebih baik daripada kami semasa kamu berkuasa. Kamu boleh berjerit dan canang di kemaman sekarang bahawa kamu lebih Islam. Tapi 3 tahun kamu dalam kekuasaan, perjudian bertambah dari 8 sampai 22 kali. Ya. Peruntukan Islam tidak ditambah. Tidak ada kes 40 hadis seperti di sekolah untuk anak-anak pelajar semua. Tak ada. Sebab apa? Belum buat. Kami baru sedang rancang tapi tak sempat buat. Jadi saya bagi cadangan, rancanglah sebaik-baiknya untuk beberapa puluh tahun akan datang. Sementara itu, kami akan terus laksanakan dengan sebaiknya. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan, taufik dan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.